Hari ini saya akan memperkenalkan anda mengenai Protagon. Mungkin ada yang tidak tahu apa itu Protagon. Protagon adalah satu aplikasi yang menarik yang dapat diinstal di dalam iOS, Android dan juga laptop anda sendiri. Dengan menggunakan Protagon, anda dapat mencipta satu video animasi yang menarik yang menggunakan skrip style layout. Okey, langkah pertama untuk bermain dengan Protagon ini, anda harus menciptakan karakter yang akan diletakkan di dalam plot nanti. Okey. Okey, untuk mencipta satu karakter ataupun untuk mencipta karakter, anda harus menekan button yang berwarna kuning iaitu create new character. Selepas anda menekan button tersebut, anda akan melihat menu-menu yang disediakan untuk anda mencipta karakter anda. Terdapat 11 menu-menu di sebelah kanan atas, iaitu menu yang pertama adalah cantina, menu yang kedua adalah rupa paras, menu yang ketiga adalah gaya rambut, menu keempat adalah kumis, menu yang kelima adalah warna mata, alis mata dan juga bibir. Menu yang keenam adalah aksesori. Menu yang ketujuh adalah baju. Menu yang ke-8 adalah seluar dan skirt. Menu yang ke-9 adalah kasut. Menu yang ke-10 adalah bahasa dan menu yang terakhir adalah menamakan karakter. Okey, kita akan pergi satu persatu menu ini untuk mencipta karakter yang cantik. Okey. Seterusnya, setelah anda melihat menu di sebelah kanan, di sebelah kiri anda akan melihat satu karakter. Okey, di sana anda akan dapat lihat di penjuru ada tiga ikon. Itu di sana anda akan dapat menukar warna latar belakang untuk watak anda. Setelah itu ada juga menu ikon untuk emosi karakter dan juga tangkap gambar. Seterusnya, kita akan pergi ke menu yang pertama iaitu cantina. Anda boleh memilih untuk mencipta anda boleh memilih karakter wanita ataupun lelaki. Ataupun jika anda menekan button randomize, anda akan diberikan karakter yang dipilih secara rawak yang telah dipakaikan baju dan juga seluar dan sebagainya. Setelah itu, kita beralih ke menu kedua iaitu rupa paras. Anda boleh memilih rupa paras yang bersesuaian dengan karakter yang anda ingin ciptakan. Contohnya, anda boleh lihat saya telah menukar watak sebelum dan selepas. Okey, anda juga diberikan pilihan untuk menukar warna kulit karakter anda daripada tone cerah kepada tone yang lebih gelap. Seterusnya, anda juga boleh menukarkan gaya rambut untuk karakter yang anda pilih, lelaki maupun wanita. Okey. Di sana juga anda juga boleh menukar warna rambut karakter anda, sama ada hitam, kelabu dan sebagainya. Okey, dalam slide saya ada tunjukkan saya memilih gaya rambut yang panjang gaya rambut panjang untuk perempuan dan gaya rambut pendek untuk lelaki. Okey, macam mana pula kalau kita nak cipta karakter yang memakai tudung? Okey, kalau untuk cipta karakter yang memakai tudung, kita haruslah memilih tanda pangkah iaitu maksudnya anda akan memberikan watak anda kepala botak. Selepas watak anda itu dibotakkan kepala, anda harus ke menu yang seterusnya iaitu aksesori untuk memilih jenis-jenis tudung dan juga corak-corak tudung yang sesuai untuk karakter anda. Okey, sekarang anda sudah pun tahu macam mana untuk mencipta karakter yang memakai tudung. Seterusnya, kita akan ke menu yang keempat iaitu warna mata. Menu yang kelima iaitu warna mata, alis mata dan juga bibir. Okey, selepas anda memakaikan contoh di sini saya tunjukkan saya telah mencipta satu karakter perempuan. Okey, setelah saya memakaikan
hijab kepada karakter saya. Di sini saya akan menukar warna mata, sedikit makeup di atas mata, kening dan juga warna bibir yang sesuai untuk karakter saya. Setelah itu, saya akan ke menu yang ketujuh, iaitu baju. Di sini saya memilih baju yang sesuai untuk wanita. Di menu baju, anda akan meneroka pelbagai jenis baju yang dapat dipadankan kepada karakter anda. Tapi hati-hati, yang ada ikon troli, anda harus membelinya. Okey, untuk elakkan daripada membeli pakaian, anda harus memilih baju yang tiada ikon troli. Okay. Selain itu, setelah baju telah dipadankan dengan karakter, anda juga boleh menukar warna-warna baju yang sesuai untuk karakter anda seperti di bawah itu. Okay. Seterusnya, setelah dipakaikan baju, kita akan ke menu yang seterusnya, iaitu menu yang ke-8, iaitu seluar dan skirt. Okay. Di sini saya memilih karakter saya yang memakai seluar. Dalam menu seluar dan skirt terdapat pelbagai menu-menu yang seperti menu sebelum ini, iaitu menu baju. Terdapat pelbagai jenis seluar yang dapat dipadankan untuk lelaki dan wanita dan juga skirt. Di sini juga anda dapat menukar warna seluar ataupun warna skirt yang sesuai untuk karakter anda. Seterusnya adalah menu kasut. Di sini anda dapat melihat pelbagai jenis kasut yang sesuai digayakan dalam pelbagai acara, contohnya ke pejabat, majlis tari menari dan sebagainya. Terdapat juga kasut wanita dan juga lelaki. Di sini juga anda dapat menukar warna-warna kasut yang bersesuaian dengan pilihan anda. Okay, seterusnya adalah menu bahasa. Untuk Pentagon, menu bahasa yang ditetapkan adalah bahasa Inggeris. Untuk anda menambah ke bahasa lain, contohnya bahasa Jerman, Korea mungkin, ataupun bahasa Melayu dan sebagainya, anda harus menekan button dialog yang ada tanda tambah untuk menukar bahasa lain. Tetapi ingat, di sini anda harus membeli untuk menukar ke bahasa lain. Seterusnya adalah menu yang terakhir, iaitu menamakan karakter. Setelah anda memilih baju yang sesuai, seluar yang sesuai dan juga bentuk muka yang sesuai dan sebagainya, anda harus menamakan karakter anda. Di sini saya menamakan karakter saya Melissa. Dan setelah menamakan karakter, kita harus menekan button done. So, itu sahaja pada hari ini. Dalam aktiviti menamakan karakter, dalam aktiviti mencipta karakter dalam Pentagon. Saya harap anda semua dapat mengikuti dan memahami apa yang saya cuba sampaikan. So, selamat mencipta karakter masing-masing. Bye!